Di bawah sinar lampu gasolin yang cerah, saya menatap wajah Datuk. Datuk nampak tenang menarik dan melepaskan nafas. Alang terus menggosok batang cangkul dengan sepasang telapak tangannya. Kawan-kawannya pula terus menggali kubur dengan rancak sekali. Bau wangi tadi terus menguasai tanah perkuburan. Saya terus mendekati Datuk. Bau apa yang wangi itu, Tok? Ada mata tengok, ada telinga dengar. Jawapan yang Datuk hamburkan itu amat mengecewakan diri saya. Suara cengkerik dan katak terus berlarutan. Angin yang bertiup membekalkan rasa dingin ke seluruh tubuh badan. Bunyi mata pencebak dan cangkul berlaga dengan tanah jelas kedengaran. Suara burung hantu dan jampuk sayup-sayup kedengaran. Salah seorang dari kawan Alang Abdul Rauf menghampiri kami. Badannya nampak peluh dan saya terhidu bau hangit yang meloyakan tekak. Saya memalingkan hidung saya ke arah lain. Tetapi bau hangit itu tetap memburu hidung saya. Lap peluh kamu tu. Alang Abdul Rauf mencampakkan kain padanya. Orang itu terus menyapu peluh yang melekat di badan. Dia tersenyum ke arah saya. Dia bagaikan tahu yang saya tidak menyenangi dirinya. Dah jumpa ke tulang orang mati? Alang mengajukan pertanyaan padanya. Orang itu tidak menjawab. Dia mencapai botol air sejuk di hujung lutut. Saya lihat buah halkumnya bergerak kencang ketika dia meneguk air dari dalam botol. Kulit perutnya juga turun bergerak-gerak. Sebahagian dari air yang tidak masuk ke mulutnya terus jatuh atas dada bidangnya yang berbulu lebat. Dia berhenti minum. Botol diletakkan kembali dekat hujung lutut Alang Abdul Rauf. Kali ini bukan jumpa tulang, katanya sambil menyapu kesan air yang melekat di bibirnya. Saya angkat kepala merenung muka Datuk yang kelihatan terkejut. Alang Abdul Rauf menujah-nujah permukaan tanah dengan ranting kayu. Kalau bukan tulang, kamu jumpa apa? Tanya Datuk. Mayat tak reput. Mayat tak reput? Alang Abdul Rauf terus berdiri. Ya, bau wangi ni datangnya daripada mayat tu lah. Orang itu tersenyum. Muka Alang Abdul Rauf nampak resah. Datuk terus menggigit kuku di jari. Saya teraba-raba batang leher beberapa kali. Badan dah mula terasa seram. Aku dah agak bau wangi tu dari kubur yang digali. Waktu aku menolong kamu menggali tadi, makin jauh dikorek, makin kuat bau tu menyumbat hidung aku. Alang Abdul Rauf bersuara lemah. Dia merenung muka Datuk sejenak. Aku berhenti mengorek tadi kerana pinggang aku terasa sakit dan terus duduk dekat kawan aku ni. Tapi bau wangi tu sampai ke sini. Tambah Alang lagi sambil mengeliat beberapa kali. Eloklah kita pergi tengok, Alang. Datuk mengeluarkan cadangan. Alang mengikuti langkah mereka yang tenang menuju ke kubur yang jaraknya dari tempat saya dan Datuk kira-kira 10 kaki. Datuk dan Alang Abdul Rauf menjenguk ke lubang kubur. Kawan Alang yang berbadan tegak bercekak pinggang merenung ke arah kawannya yang sedang berhempas pulas mengorek kubur yang lagi satu. Tiba-tiba saya bagaikan dipaksa untuk melihat ke dalam kubur. Tanpa memberitahu Datuk dan Alang, saya menjenguk lubang kubur. Saya menarik nafas. Apa yang saya lihat ialah mayat seorang lelaki dalam keadaan yang baik. Wajahnya nampak bersih, dalam keadaan yang tersenyum. Alang Abdul Rauf segera menyuruh kawannya mengambil kain untuk menutup mayat dalam lubang kubur itu. Perintah Alang segera dipatuhi. Sekarang ni kamu pergi ke balai polis, laporkan perkara ni pada Tok Sarjan, kata Alang Abdul Rauf pada kawannya. Tanpa sebarang bantahan, kawannya terus meninggalkan kami, meredah malam menuju ke arah jalan raya pergi ke balai polis. Embun jantan yang gugur dari langit terasa menyentuh muka. Saya mula menguap. Bau tanah kubur yang baru dikorek memang kurang menyenangkan hidung saya. Sesekali saya tercium bau kapur barus dan bau air mawar. Saya tak tahu apakah bau tersebut tercium oleh Datuk dan Alang. Bunyi dedaun yang disentuh angin bagaikan bunyi tapak kaki orang yang memijak daun getah di musim kemarau. Bunyinya bersambung-sambung. Dah kurang bau wanginya, ujar Alang pada Datuk yang sedang meraba-raba misainya. Mulut Datuk tetap bergerak. Entah apalah yang dibacanya, saya sendiri pun tak tahu. Ya, tapi bau ni takkan hilang terus, sanggah Datuk. Mana awak tahu? Bukankah bau tu datang dari mayat?
Waktu begini memanglah baunya kurang. Menjelang subuh dan pagi, baunya akan bertambah harum dan kuat. Jelas Datuk lagi. Macam mana awak tahu semuanya ni? Alang menatap muka Datuk di bawah sinar lampu gasolin yang memancar terang. Saya terus merenung ke arah kawan Alang Abdul Rauf yang sedang menggali kubur yang lagi satu. Sesekali saya terdengar suara mereka ketawa berselang-seli dengan suara batuk. Barangkali kawan Alang yang tadi tu tidak menghadapi masalah. Kalau ada masalah, mesti terus mereka akan datang ke sini, kata hati saya sambil menggaru pangkal leher yang gatal akibat digigit nyamuk. Awak tahu kan, makin terasa cuaca sejuk, makin kuatlah baunya. Saya dah tahu, sebabnya dalam cuaca yang sejuk, udara tak dapat nak bergerak dengan lancar, hinggakan dia berpusing-pusing sebelum bergerak lebih jauh. Saya lihat Datuk bersuara dengan tenang dan penuh keyakinan. Apakah cakap Datuk itu memang benar ataupun sengaja diada-adakan bagi menyenangkan hati Alang Abdul Rauf? Saya lihat Alang hanya menganggukkan kepala. Setuju dengan apa yang diucapkan oleh Datuk. Saya mengeliat, menghilangkan rasa lenguh di pinggang. Rasa seram tetap menguasai seluruh badan saya. Pak Alang, kemari. Serentak kami memandang ke arah suara memanggil nama Alang Abdul Rauf. Dua orang lagi kawan Alang Abdul Rauf yang bersandar pada sebatang pokok terus mendekati Datuk. Saya lihat, muka kedua-duanya sangat pucat. Kamu ke mana? Diam tak bercakap. Alang Abdul Rauf menyoal kedua-dua orang kawannya dengan wajah bersahaja. Suara burung hantu dan campuk masih lagi berterusan. Laungan anjing tidak pernah putus. Tetapi deru angin malam bertambah lemah. Kamu tengok apa yang diorang mahu. Tolong diorang. Kalau ada apa-apa masalah, datang bagi tahu aku dekat sini. Alang mengeluarkan perintah. Baiklah Pak Alang. Kedua-duanya meninggalkan kami. Mari kita duduk di sana. Alang Abdul Rauf meluruskan jari kelingkingnya ke arah sebatang pokok kayu yang condong. Boleh juga, kata Datuk. Mari. Kami bertiga terus menuju ke pokok condong. Duduk di situ. Datuk dan Alang Abdul Rauf duduk berdekatan hinggakan berlaga bahu. Saya duduk berhadapan dengan mereka. Saya lihat Datuk resah tidak menentu. Dalam saat yang sama, saya bagaikan terasa ada sesuatu yang bergerak di ruang yang kosong antara saya dengan Alang Abdul Rauf. Saya rasa benda yang bergerak dan tidak dapat dilihat itu seperti kaki gajah. Dedaun kering dan reranting kecil nampak bergerak dan terbenam di bumi macam dipijak sesuatu. Ianya meninggalkan tapak yang besar. Bentuknya macam tapak kaki manusia yang berjari 4. Alang Abdul Rauf segera bangun. Sebaik saja Alang berdiri, dia terus jatuh terlentang macam ditolak oleh sesuatu. Baju Melayu yang dipakainya terkoyak bagaikan terkena rentapan oleh tangan manusia. Saya segera menghampiri Alang Abdul Rauf. Dadanya berjalar bagaikan dicakar oleh kuku kucing hutan. Muka Alang Abdul Rauf berkerut menahan kesakitan. Datuk segera bertindak, merentap daun gelenggang yang berbunga tunggal di kanannya. Daun itu digosokkannya dengan kedua belah tapak tangan hinggakan hancur dan mengeluarkan air. Kemudian, air dan daun gelenggang itu disapu ke dada Alang Abdul Rauf. Darah berhenti keluar dan bekas kena cakar itu nampak kering. Aduh, saya terus berguling di tanah. Bahu kanan saya ini bagaikan ditikam dengan pisau belati. Pedih dan sakitnya hinggakan tidak terkata. Dalam pandangan yang berpinar-pinar itu, saya lihat Datuk bergerak ke sana dan ke sini sambil mengembangkan tangannya, menepis ke kiri dan ke kanan. Tak tahulah apa yang Datuk tepiskan. Saya tak nampak ada orang yang menyerangnya. Pokok-pokok kecil sekitar pokok condong menjadi rata akibat dipijak oleh Datuk. Alang Abdul Rauf mula bertenaga. Dia duduk bersila di tanah sambil melagakan jari telunjuk dengan ibu jari berkali-kali seperti orang yang membilang tasbih. Pandangan saya menjadi gelap dan saya terdengar suara orang membacakan Quran. Saya mengikut pembacaan itu dalam hati sambil menyerahkan diri pada Allah yang Maha Besar. Saya terdaya membuka kelopak mata. Saya toleh ke kanan. Saya lihat Alang Abdul Rauf sedang membacakan ayat-ayat suci. Datuk yang tertiarap di bumi bangun perlahan-lahan. Sekujur tubuhnya berpeluh dan baju yang dipakainya penuh dengan tanah kubur.
Alang Abdul Rauf berhenti membacakan ayat-ayat suci dan membantu Datuk. Saya masih lagi terkapar menahan rasa sakit. Datuk menghampiri saya lalu menampar bahu saya yang sakit. Lagi sekali saya terus pengsan. Tak tahu berapa lama saya tak sedarkan diri. Bila saya sedar, saya rasa yang bahu saya tak sakit lagi. Datuk terus mengikat ranting kering dengan kain hitam. Ranting kering itu diikat bersusun. Ranting kering yang sudah diikat itu terus dipijak hingga kan terbenam ke dalam bumi. Suasana terasa amat sepi sekali. "Syaitan kacau kita ni," kata Alang Abdul Rauf. "Saya tahu," balas Datuk. "Apa ikhtiar kita?" Usahlah bimbang. Kuasa Allah tak ada siapa yang dapat menentangnya," balas Datuk dengan penuh keyakinan. Serentak saya dan Alang Abdul Rauf serta Datuk menoleh ke kanan. Kami terbangun. Dari celah pepohon di atas perkuburan, kami terlihat satu lembaga yang amat menggerunkan. Lembaga itu tanpa badan, bagaikan muncul dari pohon. Kami berpandangan sesama sendiri. Mata saya kembali tertumpu pada lembaga tersebut. Keadaannya amatlah menakutkan. Mulutnya cukup lebar hingga kan bertemu dengan telinga. Bibir bawahnya nipis dipagar dengan gigi yang halus dan putih, macam gigi ikan haruan. Biji matanya agak tersorok jauh ke dalam, memancarkan sinar yang garang. Datuk menarik nafas dengan kencang sekali. Alang Abdul Rauf toleh ke kiri dan toleh ke kanan. Kulit mukanya nampak pucat. Perhatian saya masih lagi tertumpu pada lembaga tanpa badan. Rambutnya yang kusut masai menutup dahinya yang luas dan terdapat kesan jahitan hingga ke pangkal leher. Kulit pipinya nampak lembek ke kanan dan ke kiri bersama dengan gerak darah yang segar. Hidungnya rasanya sama dengan kulit pipi. Bila matanya yang kebiru-biruan menatap muka saya, seluruh badan saya mula menggeletar. Bibir Alang Abdul Rauf membaca ayat kursi. Lembaga itu membukakan mulutnya lebar-lebar serta menjelirkan lidahnya yang panjang macam lidah cicak. Setiap kali lidahnya bergerak, akan keluar air lendir yang berwarna putih. Alang Abdul Rauf terus membacakan ayat-ayat suci. Saya terdengar bunyi ombak yang kuat. Aneh sekali. Macam mana suara ombak boleh terdengar di tanah kubur, sedangkan laut berpuluh-puluh batu jaraknya. Dalam gemuruh bunyi ombak itu, lembaga yang berada di hadapan kami terus hilang. Suasana kembali tenang. Tiada deru ombak. Tiada lembaga putih tanpa kepala di hadapan mata. Tetapi keresahan tetap terbayang di wajah Alang Abdul Rauf dan Datuk. Mata mereka sentiasa saja mengawasi kiri dan kanan, bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang buruk. Rasanya tak ada apa-apa yang nak ganggu kita dah ni. Datuk merenung muka Alang Abdul Rauf. Perlahan-lahan, Alang menganggukkan kepala. "Tapi rasanya ada baik kita tinggalkan saja tempat ni." Suara Alang kian lemah. Matanya tertumpu ke arah kawan-kawannya yang sudah berhenti menggali kubur. "Kita ke sana, tengok apa yang diorang dapat," tambah Alang Abdul Rauf. "Mari." Alang Abdul Rauf cuit bahu Datuk. "Boleh juga," balas Datuk. Sebelum melangkah, saya merenung ke arah kubur yang sudah digali. Teringin rasa hati mahu melihat mayat yang tidak reput dan berbau wangi. Tidak mungkin saya pergi ke situ sendiri tanpa ditemani oleh Datuk dan Alang Abdul Rauf. "Mari." Datuk menarik tangan saya. Sinar lampu gasolin terus menerangi kawasan kubur. Sayangnya, sinaran lampu tersebut tidak mampu menerangi jalan yang bakal kami lalui. Terpaksa jugalah menggunakan lampu picit. Bila sudah hampir dengan kubur yang digali oleh kawan-kawan Alang Abdul Rauf, lampu picit tidak perlu digunakan lagi kerana sinaran lampu gasolin yang terpasang di tempat mereka cukup terang. Apa yang menghairankan saya, kawan-kawan Alang yang berhenti rehat dan menggali kubur itu menutup hidung mereka dengan kain yang diikat ke belakang. Saya tersenyum melihat cara mereka yang sekaligus mengingatkan saya pada filem cowboy dalam adegan rompakan. "Awak ada tercium bau busuk ke?" tanya Datuk pada Alang Abdul Rauf. "Ada, dahlah busuk. Hapak pula." Alang Abdul Rauf seperti merunggut. Kian hampir dengan kawan-kawan Alang Abdul Rauf, makin kuat bau busuk itu menyucuk lubang hidung. Saya tidak dapat menggambarkan bau busuk itu. Saya bagaikan mahu muntah, tetapi saya berusaha menahannya dengan menekan ibu jari ke pangkal dagu hinggakan terasa sakit. "Dari mana datangnya bau busuk ni?"
Alang Abdul Rauf menyoal kawan-kawannya. Salah seorang dari kawan Alang meluruskan jari telunjuknya pada tanah kubur yang bertimbun. Dah jumpa ke tulang mayatnya? Tambah Alang Abdul Rauf. Serentak kawan-kawannya menggelengkan kepala. Datuk dan saya hanya berdiam diri sahaja. Kita tak boleh lambat. Kita mesti selesaikan segera ni. Alang Abdul Rauf bersuara dalam nada yang penuh kesal. Kawan-kawannya berpandangan sesama sendiri. Angin tetap bertiup. Suara lolongan anjing kian menjadi-jadi. Suara jampuk dan burung hantu tetap rancak bersenandung riang. Saya menggaru batang leher 2-3 kali. Datuk memetik beberapa daun pokok yang berdekatan. Saya tak tahu kenapa Datuk memetik dedaunan tersebut. Marilah kita korek. Alang Abdul Rauf ambil cangkul dari salah seorang kawannya. Kami bukan tak mahu korek. Kami ni tak tahan dengan bau busuk tu. Kawan Alang Abdul Rauf menerangkan dengan penuh kejujuran. Alang melepaskan ulu cangkul yang dipegangnya. Sepasang matanya merenung tajam pada Datuk. Datuk segera menghampirinya dan menyerahkan daun pada Alang Abdul Rauf. Buat apa? Tanya Alang. Gulung dan sumbatkan dalam lubang hidung. Tentukan nafas kamu boleh keluar. Kalau tidak, awak akan mati lemas. Ujar Datuk. Alang Abdul Rauf segera mematuhi cakap Datuk. Memanglah tak ada bau busuk, katanya dengan suara yang meninggi. Kawan-kawannya segera menerkam ke arah Datuk. Mereka mengambil daun dari Datuk, digulung dan disumbat ke dalam lubang hidung. Kemudiannya Alang terus menggali kubur di bawah sinaran lampu gasolin. Saya berdiri di tepi kubur. Entah apa malangnya, daun yang saya sumbat ke lubang hidung kerap kali jatuh. Bila daun itu jatuh, bau busuk segera masuk ke lubang hidung. Tetapi entah mengapa saya tak merasa jemu ataupun penat mengambil daun yang jatuh dari lubang hidung untuk disumbatkan kembali. Kalau tadi Datuk tidak mahu melibatkan diri dalam urusan menggali kubur, kali ini dia terus mengambil cangkul dan mengkais-kais tanah di sekitar kubur. Alang Abdul Rauf dan kawan-kawannya menyambung kembali kerja yang terhenti. Saya pula tetap berada di sisi Datuk. Ke mana dia bergerak, di situlah saya berada. Saya tak mahu bila ada kejadian yang buruk. Saya terpisah dari Datuk. Baiklah, sekiranya anda semua telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share kepada kawan-kawan lainnya. Dan seandainya juga pada kawan-kawan yang mana rasa nak belanja saya minum kopi, boleh tekan button super thanks yang disediakan di bawah ya. Baik, terima kasih. Jom kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, selawat pun selesai. Jom kita sambung. Saya kurang ilmu dan kurang pengalaman ditambah pula dengan usia yang masih hijau. Jadi saya memerlukan seseorang yang boleh jadi tempat untuk saya berlindung. Buat masa ini, saya kira orang yang paling layak adalah Datuk. Salah seorang dari kawan Alang Abdul Rauf melompat dari dalam kubur ke tebing. Tanpa berkata sesuatu, dia terus mengambil lampu gasolin lalu diletakkan betul-betul di tepi lubang kubur. Cahaya dari lampu gasolin itu menyinari seluruh perut kubur. Mayatnya tak reput juga, suara Alang Abdul Rauf lantang. Saya terus menerpa ke tebing kubur. Rasa takut hilang diatasi oleh rasa ingin melihat dengan apa yang dikatakan oleh Alang. Datuk juga mencangkul di tepi kubur melihat mayat yang dikatakan tidak reput itu. Alang Abdul Rauf bersama dua orang kawannya naik ke tebing kubur, manakala kawan yang lain berada lagi dalam. Orang yang berada dalam kubur segera mengangkat mayat tersebut dengan berhati-hati. Kita sambut mayat tu baik-baik. Alang Abdul Rauf mengeluarkan arahan. Saya ditolak oleh Datuk ke kanan. Saya tahu Datuk tidak mahu saya berdiri dekat dengannya. Boleh menghalang kerjanya dan kawan-kawan Alang yang mahu menyambut mayat tersebut. Saya merasa beruntung. Bila saya berubah tempat ke kanan, saya dapat melihat gerak-gerik mereka dengan jelas sekali. Setiap pergerakan mereka tidak terlepas dari pandangan saya. Mereka mengangkat mayat itu dengan berhati-hati sekali. Begitu juga dengan pihak yang menyambutnya. Mereka bagaikan tidak mengizinkan mayat yang tidak reput itu terjatuh atau sebagainya. Mayat itu selamat sampai ke atas. Diletakkan di atas tanah yang bersih dengan beralaskan kain bekas tepung gandum yang sudah dicantumkan. Ketika melihat mayatnya terbujur di hadapan mata, entah macam mana, daun yang saya sumbatkan ke dalam kedua-dua lubang hidung saya terjatuh. Saya jadi resah dan terus menekuk mulut menahan rasa mahu muntah. Sekarang sudah pasti, bau busuk yang meloyakan tekak itu adalah datangnya dari mayat yang terbujur di hadapan saya.
Di bawah sinaran lampu keseling yang memancar itu, saya lihat kuku dan jemari mayat itu membelit bahagian dadanya. Wajah mayat itu amatlah menyeramkan. "Jangan tengok," salah seorang kawan Alang berbisik pada saya. "Belum pernah saya tengok mayat macam ni. Badan saya jadi seram sejuk. Kalau orang dewasa macam saya rasa satu macam, apa lagi kamu?" tambah orang itu. Saya diam. Cakapnya memang benar. Tetapi keinginan saya yang tinggi tidak mengizinkan hati saya mematuhi cakapnya. "Jangan tengok, Tamar," kata Datuk. "Tutup saja mayat tu dengan kain," ujar Alang Abdul Rauf. Dan mayat yang menakutkan itu pun ditutuplah dengan kain. Datuk duduk dan sandarkan badan pula pada sebatang pohon. Alang Abdul Rauf dan kawan-kawannya terus mencari kayu untuk dijadikan pengusung untuk membawa mayat itu keluar dari kawasan perkuburan. Tiba-tiba, saya terpandangkan kain penutup mayat bergerak macam ditolak sesuatu dari dalam. Kemudian, kain di hujung kaki mayat itu juga bergerak. Saya segera mendekati Datuk. Saya lihat Datuk cukup tenang. Saya pandang ke arah mayat kembali. Kali ini, saya lihat mayat itu terus duduk mencangkung dengan kain yang menutup tubuh. Saya menjadi cemas. "Mayat tu duduk tu." "Kau jangan nak mengarutlah. Orang dah mati macam mana boleh bangun ataupun bergerak?" "Kalau tak percaya, cubalah Tok tengok." Datuk segera renung ke arah mayat tersebut. Datuk tersenyum lalu menepuk kepala saya beberapa kali. Perlahan-lahan Datuk menggelengkan kepala seraya berkata, "Aku tak nampak pun mayat tu bangun. Tetap je baring macam tadi." "Saya nampak ni tu." "Tengok mayat tu duduk mencangkung." "Apa?" "Tengok mayat tu duduk mencangkung. Tengok tu," tambah saya sambil merenung ke arah mayat. 2-3 kali saya gosokkan kelopak mata. Mayat itu tetap mencangkung. Aneh, kenapalah pandangan Datuk dan saya berbeza pada mayat itu. Apakah mata saya dah rosak? Fikir saya sambil menggosok-gosok mata. "Kamu mengantuk tu," tambah Datuk. "Tak," balas saya. "Renung muka aku, Tamar." Saya terus renung muka Datuk. Saya terdengar suara Datuk membacakan bismillah dan diteruti dengan pembacaan ayat Alhamdulillah hingga akhir. Sebaik sahaja pembacaan itu tamat, telapak tangan Datuk menyapu sepasang kelopak mata saya 3 kali berturut-turut. Pandangan saya menjadi berpinar-pinar. Lampu kesolin yang tergantung saya lihat menjadi 2. Begitu juga dengan kawan-kawan Alang. Semuanya nampak kembar. Kelopak mata saya pejam celikkan beberapa kali. "Kau nampak mayat tu duduk tercangkung lagi tak?" Pertanyaan Datuk itu tidak saya jawab. Saya arahkan sepasang mata pada mayat. Ternyata, mayat yang saya lihat sebentar tadi duduk mencangkung tetap baring terkaku. Muka Datuk saya tatap sejenak. "Pelik dan memang sah. Saya nampak mayat tu duduk mencangkung. Macam mana pula sekarang dia baring?" kata saya dengan rasa yang takjub. Datuk menggaruk pangkal keningnya berkali-kali. "Apa yang kamu lihat tadi bukannya mayat, tetapi syaitan yang menyerupai mayat," jelas Datuk. "Kalau begitu kita balik je lah, Tok. Saya tak suka nak tengok benda-benda ganjil macam ni." "Sabar. Kita tunggu sampai semua urusan mereka ni selesai." Saya menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Datuk itu terus saya patuhi. Kalau saya membantah pun, pastinya Datuk akan menyuruh saya pulang sendirian. Manalah mungkin saya berani berjalan seorang diri di kawasan kubur yang telah membekalkan saya dengan berbagai-bagai peristiwa yang tidak menyenangkan. Malam kian larut. Rasa dingin kian hebat mencengkam kulit tubuh. Lolongan anjing sudah pun berhenti, tetapi suara jampuk dan burung hantu tetap kedengaran, tetapi tidaklah serancak tadi. Angin tidak lagi bertiup. Titisan embun tetap berlanjutan. Dedaunan kering di permukaan tanah kubur melahirkan bunyi bila dirayapi oleh serangga liar yang berjalan malam. Beberapa orang rakan Alang Abdul Rauf sandarkan badan ke pangkal pokok. Ada di antara mereka yang terlelap dan berdengkur. Suasana di tanah perkuburan lama itu terasa amat sepi sekali. Datuk dan Alang Abdul Rauf kelihatan tidak mengantuk. Tiba-tiba, suasana sepi dan hening di tanah perkuburan lama itu diganggu oleh bunyi ranting patah macam dipijak oleh manusia. Serentak dengan itu juga terdengar pula bunyi suara orang bercakap yang sukar difahami maksudnya. Ada cahaya menyuluh ke arah pokok besar di kawasan perkuburan.
Agak sukar menentukan dari mana arah cahaya itu datang. Saya lihat muka Datuk dan Datuk pandang muka Alang dengan rasa yang cemas. Secara mendadak saja, rakan-rakan Alang Abdul Rauf yang terlena di pangkal pokok segera bangun. Mereka ni bagaikan digerakkan oleh sesuatu yang aneh. Mata mereka nampak merah dan muka membayangkan rasa ketakutan. "Kenapa?" tanya Datuk. "Saya mimpi mayat ni bangun dan mahu mencekik leher saya," kata kawan Alang Abdul Rauf yang bertahi lalat di pipi kiri. Bila ditanya pada kawan-kawannya yang lain, semuanya mengakui mengalami mimpi yang sama. Bagaimana perkara macam ni boleh terjadi? 5 orang mengalami mimpi yang sama. Hati kecil saya bersuara. Alang Abdul Rauf menyuruh rakan-rakannya membasuh muka dengan air yang dibawa. Untuk makluman, air itu diisi dalam botol besar yang bertujuan untuk dibuat air minuman. Cakap Alang Abdul Rauf segera dipatuhi. Suara orang bercakap dan bunyi tapak kaki memijak ranting kian kuat.